Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Nur Alia binti Abu Hasan Sa'ari. Rokm metrik sifrun arba'ah sab'ah sab'ah arba'ah tis'ah. Okey, jadi pada video kali ini saya akan membentangkan tentang tajuk kajian kertas kerja panjang saya dalam kajian ilmu tarikat yang bertajuk Peranan Tuan Tabal dalam Perkembangan Tarikat Ahmadiyah di Negeri Kelantan Darul Naim. Okey, kita pergi kepada slide yang pertama, iaitu asal-usul ilmu tarikat. Jadi, tarikat ini merupakan salah satu amalan kerohanian yang melibatkan berbagai elemen dalam membentuk peribadi sasya mukmin dan mempunyai matlamat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, tarikat ini mempunyai kaedah-kaedah dan amalan-amalan tertentu dalam mengamalkan disiplin kerohanian. Dia bukan sahaja melibatkan situasi teoretikal saja, bahkan dia juga bersifat praktikal yang perlu dilaksanakan oleh semua pengamal ajaran tarikat tertentu. Jadi, tarikat ini dari segi bahasa dia bermaksud jalan, cara, kedudukan, keyakinan, agama dan sebagainya. Perkataan tarikat ini berasal daripada kata asal perkataan taroqa. Jadi, yang bermaksud jalan. Okay. Jadi, daripada situlah bermulanya dengan nama panggilan tarikat itu sendiri. Okey. Jadi seterusnya kita pergi kepada latar belakang Tuan Tabal. Okey, jadi nama sebenar beliau ialah Haji Wan Abdul Samad bin Muhammad Saleh Al-Kelantani. Beliau dilahirkan lebih kurang pada tahun 1840 dan meninggal pada tahun 1891. Tapi tarikh kelahirannya belum dapat dikesan oleh para sejarawan. Mereka pernah mengatakan dua tarikh yang berbeza, iaitu pada tahun 1816 dan 1840. Jadi sebahagian sejarawan tu dia mengatakan 1840 tu dikatakan lebih tepat untuk menyatakan tarikh kelahiran Tuan Tabal tu sendiri. Okey. Jadi kenapa kita panggil Tuan Tabal dengan gelaran Tuan Tabal? Okey, jadi Tuan Tabal ni mendapat gelaran sebagai Tuan Tabal kerana beliau berasal daripada Takbai, yang mana Takbai itu adalah di wilayah selatan Thailand, yang mana asal usul beliau lah. Okay, jadi sampailah ke hari ini beliau lekat dengan gelaran Tuan Tabal itu sendiri. Okay. Jadi Tuan Tabal ni adalah anak sulung daripada 8 adik-beradik lah. Jadi no wonder lah dia punya asal usul keturunan keluarga yang besar. Daripada adik-beradik dia tu sendiri tu dah ramai kan. Okey, seterusnya kita pergi kepada poin yang ketiga, iaitu pengenalan tarikat Ahmadiyah dan sejarah kemasukannya ke negeri Kelantan. Okey, jadi ilmu tasawuf di Kelantan ni didapati telah bertapak sebelum Tuan Tabal bergerak aktif lagi untuk menyebarkan tarikat Ahmadiyah di Kota Baru pada tahun 1870. Hal ini terbukti dengan kemunculan Tunku Pulau Condong pada tahun 1793 hingga 1873 yang sering dikaitkan dengan seorang ulama Kelantan yang terawal yang telah mengamalkan ajaran tarikat di Kelantan. Okey. Jadi dalam perkatakan sejarah penyebaran tarikat Ahmadiyah di Kelantan ni, lazimnya tumpuan para pengkaji terarah kepada sumbangan dan keteguhan Tuan Tabal, Syed Muhammad Said Linggi dan Haji Wan Musa. Okey. Seterusnya ialah amalan-amalan dalam tarikat Ahmadiyah yang kita bincangkan ni. Okey, jadi dalam mana-mana tarikat, apa yang ditekankan dulu dalam bertarikat ni adalah berbai'ah, amalan berbai'ah. Jadi amalan berbai'ah ni adalah salah satu yang wajib lah, yang mana bai'ah tu antara seorang salik ataupun seorang penempuh jalan kerohanian tu yang mengikat janji ataupun dia mengikat perjanjian kerohanian di antara murid dengan syekh. Jadi wujudnya ikatan perjanjian antara murid dengan syekh itu dipanggil berbai'ah. Okay. Jadi tujuan berbai'ah ni adalah apabila seorang murid tarikat dia menyatakan kesanggupan dan kesetiaan dia tu terhadap syekhnya, maka dia akan mentaati ajaran dan perintah yang akan diberikan oleh syekh dia tu. Okey. Jadi setelah berbai'ah, amalan zikir akan menjadi elemen penting dalam bertarikat. Jadi
setiap tarikat dia ada amalan zikir yang khusus yang dibawa oleh syekh mereka. Okey. Jadi untuk tarikat Ahmadiyah sendiri terdapat 4 jenis zikir dalam tarikat Ahmadiyah ni yang disusun oleh pengasas tarikat ni, iaitu Syekh Ahmad Ibn Idris. Okey, yang pertama ialah yang pertama adalah zikir Fatihatul Awrad. Zikir Fatihatul Awrad ni dikatakan sebagai zikir asas yang pertama, iaitu maksud Fatihah Al-Awrad itu sendiri kan, yang bermaksud permulaan bagi semua wirid. Okay, jadi Fatihatul Awrad ni dibaca setiap kali berzikir dan ketika memulakan suatu pekerja seperti nak solat, nak membaca, nak menulis dan macam-macam lagi lah. Okay. Jadi Syekh Ahmad Ibn Idris ni, pengasas tarikat Ahmadiyah ni, dia amat menggalakkan pengikut-pengikut dia supaya sentiasa berusaha untuk mendapatkan kelebihan Fatihatul Awrad ni dengan mendahului setiap amalan tu dengan membaca wirid ni dengan terlebih dahulu. Okey. Jadi yang kedua, zikir yang kedua adalah zikir tahlil. Dia ada zikir tahlil yang khusus lah. Selain la ilaha illallah, ada lagi sambungan dia. Okey, jadi pengasas tarikat ni dia sangat menggalakkan pengikut dia supaya membaca tahlil seberapa banyak yang boleh. Sekurang-kurangnya sebanyak 3 kali pada setiap hari, terutama selepas menunaikan solat fardu. Okey, jadi yang ketiga ialah selawat al-azmiyah. Selawat al-azmiyah ni adalah zikir asas yang turut dibaca dengan Fatihatul Awrad dan tahlil. Yang keempat adalah istighfar al-kabir. Okey, jadi menurut Haji Daud ni tokoh tarikat Ahmadiyah lah yang bertanggungjawab dalam perkembangan dia dekat Pasir Putih. Beliau banyak menggerakkan tarikat Ahmadiyah di Pasir Putih khususnya lah. Jadi beliau menegaskan bahawa kesesuaian penggunaan nama al-istighfar al-kabir ni dengan menyatakan bahawa ia mengandungi himpunan makna-makna istighfar. Dan pengamal tarikat ini dianjurkan supaya membacanya setiap kali selepas menunaikan salat fardu 5 kali setiap hari. Okey, jadi dalam tarikat Ahmadiyah ni, selain terdapat amalan zikir secara perseorangan, wujud juga amalan zikir secara beramai-ramai ataupun berjemaah dalam satu majlis untuk berzikir tu. Jadi zikir ni dikenali sebagai zikir halaqah. Zikir halaqah. Jadi pengasas tarikat ni, Syekh Ahmad Ibn Idris, dia telah mengiktiraf zikir halaqah ni sebagai suatu bentuk zikir yang memberi kesan kepada kerohanian mereka yang mengamalkannya secara bersungguh-sungguh. Jadi zikir ni boleh dilaksanakan sama ada di surau, masjid ataupun di rumah. Tapi biasa di masjid dia jaranglah buat aktiviti halaqah ni, sebabnya masjid ni lagi ramai orang. Tapi kalau masjid tu adalah masjid yang komuniti dia yang ramai pengikut tarikat Ahmadiyah tu sendiri, maka ramailah yang buat halaqah kat situ. Okey, jadi yang seterusnya adalah kitab-kitab karangan Tuan Tabal. Jadi Tuan Tabal ni dia bukan saja terkenal dengan bijak mengajar, mendidik masyarakat, tapi juga dia tergolong sebagai seorang tokoh yang berpandangan jauh. Jadi dia telah berusaha untuk menterjemah dan menyediakan kitab atau risalah dalam pembelajaran beliau. Jadi menurut pengkaji, terdapat 8 buah kitab kesemuanya yang dijumpai kitab karangan Tuan Tabal. Yang pertama adalah kitab Munabbi' al-Ghafilin, yang bermaksud penyedar bagi orang-orang lalai. Jadi kitab ni telah ditulis dan diterjemahkan pada 2 Muharram 1285 bersamaan dengan 25 April tahun 1868 lah. Jadi naskah ni dicetak di Matba'ah Al-Ahliyah Kota Baru. Jadi yang seterusnya, kitab seterusnya adalah Jala'il Al-Kutub bi Zikrillah. Kitab ni adalah kitab cetusan ilmu tasawuf lah Tuan Tabal tu sendiri. Yang ketiga adalah Kifayah Al-Awam fi ma yajibu alaihim min umuril Islam. Yang ni kalau sebutan ringkasnya, orang sebut kitab ni adalah
Kifayatul Awam. Kitab ni dia mengandungi himpunan ilmu usuluddin, fiqh dan tasawuf. Jadi yang seterusnya adalah Minhaj Al-Qarib Al-Mujib Wal-Mughni Ar-Raghibin Fit Taqrib. Ni adalah karya induk Tuan Tabal tu sendirilah yang merangkumi ilmu tauhid, fiqh dan tasawuf. Yang seterusnya adalah kitab Bidayatul Ta'lim Al-Awam Fit Tarh min Arkamil Islam. Kitab ni dia mengumpulkan ilmu usuluddin dan fiqh. Yang keenam, Munyat Al-Ahlu Al-Aubat fi Bayanut Taubat. Ini adalah kitab ilmu tasawuf yang membincangkan tentang perihal taubat. Yang ketujuh adalah Bab Harap. Bab Harap ni adalah ilmu tasawuf. Okey, jadi yang ke-8, kitab yang ke-8 karangan Tuan Tabal adalah kitab Munyat Al-Murid fi Ba'da Ausat Sayyid Al-Mursalin. Jadi kitab ni dia membincangkan tentang sifat penghulu segala rasul. Kitab ni tidak sempat siap kerana kematian Tuan Tabal itu sendiri. Okey, jadi seterusnya kita pergi kepada poin peranan Tuan Tabal dalam sektor pendidikan di negeri Kelantan. Okey, jadi sebagaimana kita tahu kan sejarah Tuan Tabal ni, macam mana Tuan Tabal ni dia belajar dekat Makkah, lepas tu dia pulang, dia balik ke tanah Melayu. Dia lepas menamatkan pengajian dia di kota Mekah pada tahun 1868 Masihi. Lepas tu dia balik ke kampung dia di Takbai. Masa dia balik kampung tu, dia merancang untuk membuka halaqah pengajian di Takbai tu sendiri. Tapi hasrat dia tidak menjadi kenyataan sebab terdapat permintaan daripada Abdul Rahman bin Lebay Muda ataupun dikenali sebagai Tok Semian. Tok Semian ni lah yang request dia untuk membantu membangunkan sektor pendidikan di Kelantan. Sebab masa tu dia pada era dia nak memajukan negeri Kelantan. Okey, jadi semasa Tuan Tabal ni berhijrah ke Kota Baru, Tuan Tabal ni masih lagi anak bujang lah, anak muda. Dia belum berkahwin. Lepas tu tak lama selepas dia tinggal kat Kelantan tu, dia bagi kuliah agama tu semua. Lepas tu dia kahwin lah dengan anak Tok Semian tu lah, yang bernama Wan Kalsum. Lalu mereka berkahwin. Jadi dengan kerjasama di atas tanah wakaf Tok Semian tu semua, jadi wujudlah madrasah. Dia pun mendirikan madrasah kat situ. Jadi berkembanglah sistem pendidikan, rangkaian pendidikan Islam yang menjadi penggerak Islam masyarakat negeri Kelantan lah pada masa tu. Okey. Jadi seterusnya Tuan Tabal ni semasa hidup dia banyak menyumbang hikmat dalam pembangunan ilmu pengetahuan lah, khususnya di negeri Kelantan. Dalam penulisan Tuan Tabal ni, beliau berjaya menghasilkan kitab pengajian awam dan kitab lain untuk memenuhi keperluan pelajar-pelajar di pondok dia. Macam kitab yang saya sebutkan tadi, yang 8 saya sebutkan tadi. Jadi dalam bidang halaqah pengajaran beliau memperuntukkan satu hari khas untuk mengajar orang awam pada waktu tertentu, dan pada waktu tertentu juga dia mengajar pelajar-pelajar pondok dia. Jadi kat situ boleh nampak bagaimana dia punya kesungguhan dan iltizam untuk membangun ilmu pengetahuan di Kelantan itu sendiri. Okey, jadi seterusnya peranan Tuan Tabal dalam perkembangan tarikat Ahmadiyah. Okey, jadi dalam memperkembangkan tarikat Ahmadiyah ni, pada asalnya Tuan Tabal ni dia menerima tarikat Ahmadiyah ni daripada Sidi Ibrahim. Okey, jadi dikatakan bahawa Tuan Tabal kemudiannya ditawajuhkan lagi oleh Said Syekh Muhammad bin Ahmad Al-Dandarawi. Okey, jadi kesimpulan dia dalam pembincangan yang telah saya bincangkan di atas, jadi dapatlah kita lihat bahawa Tuan Tabal ni banyak memberikan sumbangan yang cukup besar dalam pengembangan ajaran Islam di khususnya negeri Kelantan lah. Okey, jadi
salah sebuah karya dia dalam kitab Minhayatul Qarib. Dianggap sebagai kitab yang lengkap yang mengandungi 3 bidang ataupun disiplin ilmu utama, iaitu ilmu usuluddin, fiqh dan tasawuf. Jadi ketekunan beliau dalam bidang ilmu juga jelaslah melalui sumbangan dalam menulis kitab-kitab, termasuklah Al-Quran. Dan Al-Quran versi tangan beliau masih boleh ditemukan sehingga ke hari ini. Jadi begitulah sedikit sebanyak peranan Tuan Tambal dalam memperkembangkan tarikat Ahmadiyah di negeri Kelantan Darul Naim sendiri. Jadi wallahu a'lam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.